Kita persilakan Dr. Nora Ashikin Ibrahim. Dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Silakan doktor. Wah, merah menyala doktor. Tak doktor. Hand sanitizer tetap kena bagi. Dah basuh? Tak apa doktor, kita jaga doktor Tambah. Saya baru je tak sampai 5 minit tadi Nabil. Tambah. Awak pakai sekarang. Saya pakai yang besar. Baru Adil. Okey. Sila kita dekat-dekat sikit dengan doktor. Dekat sikit. Boleh ya? 1 meter doktor. Macam mana nak ukur ni 1 meter? Bolehlah sini ya. Okey, doktor. Doktor, kita sebenarnya bila kita dapat the latest news yang kita dapat. Betul. The latest news adalah kita baru saja kematian. Betul. 2 kematian, doktor. So you guys do not need to panic right now. Kita ada doktor kita yang akan explain dengan kita sekarang ni. So macam mana status yang doktor tahu sekarang ni, macam mana ni doktor? At this point of time pada hari ini kita telah report bahawa mengikut kenyataan akhbar lah. Kalau siapa yang di luar sana mengikuti laman web Kementerian Kesihatan hari ini kita ada pertambahan 120 kes. Ya, betul. Ya, dan daripada itu hari ini kita melaporkan 2 kematian. Satunya daripada kluster tabligh yang di Johor dan satu lagi adalah di Sarawak. Ya. Dan saya rasa kita kalau boleh kita ikut dari segi memang kematian, kita tak nak fokus kepada itulah ya, tetapi kita ucapkan takziah kepada keluarga ya. Keluarga. Dan saya rasa apa yang telah diambil oleh kerajaan untuk memulakan orang kata apa langkah-langkah yang paling pencegahan awal, yang paling pencegahannya apa yang kita laku tomorrow kita akan mulakan. Maksudnya semua orang 18. Kalau apa yang tak ada keperluan tu duduklah kat rumah. Itu yang kita nak nak war-warkan. Jadi tempoh dia 2 minggu ya doktor? Tempoh dia 14 hari. 14 hari daripada esok lah. Jadi sampai seperti mana yang amat berhormat Perdana Menteri kita announce 14 hari sampai ke tarikh 31. Okey. Tapi tidak bermaksud bahawa kita boleh balik kampung cuti. Ni yang kadang-kadang kita kena betulkan persepsi masyarakat bahawa ini bukan untuk, sebab kita the first apa yang kita nak adalah adalah kita nak amalkan kawal pergerakan. Banyak orang asyik gunakan term lockdown. Ini doktor menarik, doktor kena terangkan sedikit sebenarnya apa perbezaan antara lockdown dan dengan juga shutdown. Kalau lockdown. Tapi awak tahu tak? Saya tahu. Sebab sekarang ni kita punya kawalan sekarang ni adalah kita tidak dibenarkan keluar negara. Kita tidak dibenarkan keluar negara. Dan orang luar tak boleh masuk ke dalam negara kita. Dan kita juga boleh kita limitkan pergerakan kita. Maksudnya sekarang ni kalau kita ikut betul-betul baca betul-betul apa yang dituliskan dalam perutusan khas daripada yang amat berhormat Perdana Menteri itu. Jadi apa yang dia kata, kita kalau boleh kita tidak ada perhimpunan. Ramai-ramai. Avoid. Itu sebab cuti sekolah juga sekarang telah dipanjangkan sampai ke 31. Supaya anak-anak itu duduk di rumah, tutup taska, tutup IPT dan sebagainya lah. Orang-orang yang nak kahwin sekarang ni pun baru-baru ni drive thru. Saya kahwin drive thru. Ya betul. Ni pengantin ni kan doktor, dia berdiri dekat situ, kereta lalu dan orang-orang yang datang nak meraihkan pengantin tu. Yang penting tu buat masa ni apa? Dia nak akad nikah tu. Itu je. Tak apa. By SMS boleh. Tak mungkin perancangan kena buat lama kan. Tak boleh. Tak apa. Ini adalah kita punya orang kata cabaran kita pada masa ini dan kita kena menanganinya. Macam mana kita nak tangani, kita kena orang kata in terms of empowerment. Maksudnya empowerment of the masyarakat. Betul. Maksudnya kita kena empower masyarakat dan kita kena ada social distancing. Itu penting. Doktor, sebab tadi 1 meter tadi je doktor. Saya sebenarnya I want to get into all this sekarang. Tapi kita terpaksa break sekejap. Kita terpaksa break. Ini salah ni distance ni. Jauh sikit. Saya kat sini sikit. Aku takut. Okey, kena biar jarak macam ni. Bukan takut pasal penyakit. Takut bini aku
janji you tak ada gejala kan. Ya, yang betul. important tak ada gejala dan tak ada exposure. Ni yang menarik ni. Kejap lagi saya nak tanya Okey. pasal gejala-gejala. Kejap lagi Kejap lagi Jangan mana? doktor. Dalam Meletup. Alright, selamat kembali Meletup. Sanitize your hand. Banyak betul dia Always. tekan sanitizer. Basuh bukan sanitize saja. Betul. Frequent hand washing. Baik. Itu yang penting dengan itu dia. sabun. Sabun, okey, Dok. Ya. Saya nak tanya ni soalan paling penting ni. Saya ketua keluarga. Okey. Saya keluar cari rezeki. So dengan keadaan sekarang ni, isteri dengan anak-anak semua ada dekat rumah. Baik. Saya tak bagi keluar. So kejap lagi saya balik ni, Dok. Saya balik sampai rumah ni, selain daripada baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali kat depan pintu. Sabar je. Apa yang patut saya buat, Dok? Seperti mana kalau kita balik daripada mana-mana, kalau macam saya balik kerja, kita kena bersihkan dirilah. Terus mandi, Dok? Tak, yelah kalau kita berpeluh-peluh kering, kalau peluh tu dulu. Yelah nak ambil. Kalau tidak nanti sama je kalau dia berpeluh mandi dia naik panau. Ya, kan? Okey. Kita bersihkan diri, Betul. basuh tangan, frequent hand washing, kan semua-semua tu, and then make sure dekat rumah tu kalau misalnya kita ada gejala, kita kena orang kata pakai mask kalau kita ada. Kalau gejala contoh, tu gejala tu apa? Gejala tu apa? Antara Kalau gejala. kita fokus kepada COVID-19. Betul. Yes. Okey, gejala dia antaranya adalah batuk, Okey. demam dan juga sukar bernafas. Okey. Ada juga yang mengalami sakit tekak kadang-kadang. Sakit tekak sahaja? Sakit tekak coupled with macam dia sama macam Orang what we kena- call as upper respiratory tract infection, ya, macam Okey, baik. influenza type Okey. of illness. Dia Tapi- macam tu. Alamak. Dr. Mas saya mencelah. Ya. Okey, kalau macam Idris Elba, okey, dia kan baru contracted this virus. Betul. Tetapi Idris Elba tak ada pelakon simptom. terkenal Yes, Hollywood, yes. okey, Tak ada simptom. tetapi kan doktor, dia tak ada simptom. Asymptomatic. Tapi Aduh. dia ada contact dengan Si- orang yang contracted the virus. Si Idris ni pun. So Aduh. sometimes in rare cases I suppose yes, kita ada yang tak ada kebanyakannya yang kat simptom. sini memang ada gejala lah yang mana kita detect itu. Okey. Tapi itu gejala 3 yang kita ni. Itu sebab yang sekarang yang mana tidak ada simptom, kita kalau dia balik daripada dan dia ada history of close contact. Okey. Maksudnya saya duduk dengan Yana dalam rumah. Tiba-tiba saya balik daripada katakan Korea and contohnya katakanlah positif. Jadi Yana menjadi close contact sebab kita duduk bersama berdekatan. Baik. Jadi Alamak. kalau you tak ada simptom, jadi first of all kita kuarantinkan diri dululah. 14 hari. Dan kemudian kalau katakan you ada close contact, dia akan pejabat kesihatan ataupun anggota kesihatan akan detect lah. Tapi sekarang ni memang kita tidak galakkan mereka yang tidak ada simptom tiba-tiba terus pergi ke hospital untuk nak check hanya sebab mereka ada orang kata apa, Ada batuk ke? kalau macam katakan tak ada simptom, kita tidak galakkan. Tetapi kalau Kalau katakan ada- ada batuk, kita galakkan pergi jumpa dulu untuk dapatkan rawatan kepada klinik yang berdekatan Bermakna- untuk macam biasalah. Bermakna jangan panik dulu. Jangan Kalau panik panik. nanti macam ni. Ya. Ini dia orang guna muka awak ke Nabil? Nabil, tarik nafas Nabil, naik nafas, tahan, okey, dan lepaskan. Okey, yes. Gemuruh dan panik. Apa yang boleh anda lakukan? Ya, sebab Tapi sekarang ni orang ada yang Panik. sebenarnya kita tak panik dah. Kita tak panik. Contohnya pagi tadi dekat pasar. Contohnya. Saya tak panik. Saya seorang yang sangat cool dan tenang. Tapi bila kita pergi pasar, orang panik. Troli tu cakap dah buat kenduri ke? Betul, orang kata jangan pergi ke crowded places. Tapi bila terjadinya panic buying, peduli panic shopping pun. ni, dah berkumpul ramai-ramai kat situ tau. Lepas tu saya nampak apa tahu, yang dia ni pergi ambil barang, yang member datang sebelah ambil barang yang troli tadi. Sebab terlalu banyak. macam-macam kan manusia punya Macam-macam, gelagat. Dok. Jadi I think sebabnya bila sesuatu itu yang kita kata, bila kita masyarakat di luar sana dapatkan information yang sahih. Ini bila you viralkan sesuatu tanpa pasti maklumat itu yang menjadi orang kata, contohnya Itu yang menyebabkan orang panik. orang jadi resah, orang jadi takut, Not good for you. dan orang jadi stres. Mental health. Okey, Okey, doktor, kejap lagi kita nak Jangan tanya. kacau mental orang kan. Jangan kacau mental orang. Okey, doktor. Kita ada soalan daripada artis-artis kita. Okey, salah seorangnya adalah daripada Daniel Zain 1. Dia nak tanya, kalau tak pakai topeng muka, tak apa ke doktor? Kalau macam dia ni kena pakai sebab muka dia tak apa elok. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahalazim, tak bagus untuk kesihatan mental. Okey, Mental orang kena jaga tau. Tidak bagus. Dia memang Cakap mental macam budak tu. tu. Tak baik. Okey, Okey, dok, silakan sebenarnya dok tau. sana. Kena pakai tu. Okey, selalunya kita hanya advise orang untuk pakai mask kalau Betul. dia ada simptom. Baik. Dia ada tanda. Sebab itu kita sekarang ni kita galakkan social distancing. Bila kita jumpa orang mana-mana, kita kalau jumpa kita tak bersalam dah. Betul, dah harap tak ada yang terasa hati ataupun dia tak nak salah mengaku. Kalau Tak wife- patut terasa hati. Wife macam mana, dok? Sebelum nak keluar rumah tu biasa calam, cium tangan. Ni saya buat macam
letak itu dalam rumah yang control environment tak ada masalah. Boleh yang boleh. Dia rindu kat isteri dia. Bagus tu. Okey. So dalam orang kata tengok saya nak cakap pun saya dah ni Nabil. Okey. Bila kita berjumpa seseorang di luar kan jadi first kita salah. Okey. Tapi social distancing itu sebab kita tak galakkan mereka pergi ke tempat ramai-ramai. Contohnya bila you pergi katakan sekarang kalau kita tak limit pergerakan, ada yang akan orang kata nak pergi bila kita pergi pun kita beratur dan dekat kan. Jadi itu yang orang kata kita kalau boleh kita nak menghalang penularan. Betul, kita nak stop ni. Stop dia. So ada satu orang kata apabila kita cakap tentang menghalang penularan itu sebab arahan untuk kita duduk di rumah selama 14 hari ni perlu kita patuhi. Perlu patuh guys. Social distancing tu paling penting. Okey, Nabil tolong paskan sanitizer tu doktor dalam masa yang singkat sekarang ni. Tunjuk je betul. Cara-cara penggunaan sanitizer ini dah kira kata-kata akhir pada doktor ya dok. Okey boleh kata-kata akhir. Tak apa ke buka cincin tu? Saya boleh. Dari sana Nabil? Biasanya saya spray hand sanitizer, lepas tu saya macam ni lah. Doktor. Basuh air dengan sabun. Basuh dengan air dan sabun. Basuh air dengan sabun. Basuh air dengan sabun macam ni dok. Okey, mula kita basuh air dulu. Lepas tu kita ambil sabun. Saya bubur sabun tu, bunyi sabun keluar. Bunyi macam tu macam Donald Duck. Lepas tu, saya gosok macam ni dulu. Lepas tu, saya gosok belakang. Betul tak? Betul tak? Lepas tu, saya masuk yang celah ni, dok. Saya masuk yang celah ni. Lepas tu, nampak tak sabun tu pergi? Lepas tu, dok, saya buat macam ni, dok. Macam ni. Dia dah hafal dah sebelum datang. Okey, lagi ada satu step yang penting juga Nabil. Lepas tu, ni, dok. Belum, sebelum tu ada yang kuci kat tengah tangan tu. Kuci tu tengok aku, jangan ada estimate. Lepas tu buat macam ni dok. Buat macam ni. Lepas tu kat sini dok hujung ni tus. Baru kuci. Itu tambahan tu. Itu tambahan ni dok. Tak ada, bukan. Dia over sikit dok. Dia punya cara betul lah tu. Betul lah tu kan. So betul. So first you do that, you do that, and then you do that, okay, and then like that, and then after that like that kan. Lepas tu macam tu. Lepas tu kita ambil yang ni, kita buat macam tu di situ. Alright. Okay. And then this way. This way. Okay. And then kita roll tu. Lepas tu kalau ada masih rasa macam keras, tenyih, makan. Tak adalah jangan buat itu. Okay. So itu cara betul kiranya. Alright. Thank you so much. So itu advice saya untuk social distancing insya-Allah dan kita perlukan commitment of the whole country. Saya cuma nak cakap saya nak pesan ni Dr. Siti Aisyah salam pada Waalaikumsalam. Nabil je. Dia dulu punya Nabil je sebab dia dengan Nabil dulu pernah masuk meletop kot. Betul. Okey doktor. Terima kasih banyak doktor. So untuk petugas CPRC negeri di lapangan kami di KKM insya-Allah akan sentiasa berkhidmat ya untuk anda semua dan kami harap masyarakat akan bersama-sama lah dengan kita. Sama-sama kita. Kita juga mendoakan kesihatan dan kesejahteraan semua frontliners kita. Frontliners memastikan kita rakyat Malaysia selamat. Amin.